Assalamualaikum dan hai semua. Kembali kita minggu ini dalam The Game Changer Bual Bicara bersama anda semua. Saya Puan Anita, Presiden Miasa dan juga host anda bagi rancangan Bual Bicara kita ini. Dan pada hari ini, Alhamdulillah bersama kita adalah Datin Heliza dan juga Hazwani The Helmis. Alhamdulillah. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Salam balik ke? Oh, dia hujan jari saja. Okey, salam. Okey, memang kita datang sama, kita boleh sempat salam. Masya Barakah. Terima kasih di atas jemputan Puan Anita. Terima kasih sudi hadir. 2 tahun. 2 tahun. Kita bertemu kembali, alhamdulillah. Betul, secara sesi fizikal, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi apa khabar Ija dan juga Ika? Khabar alhamdulillah, tapi bila datang sini bertambah alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Apatah lagi bila kita minum dulu sedikit sebelum kita memutuskan. Tadi Ika macam mana? Alhamdulillah, dia nak share sikit. Boleh. Dari dah cakap lagi sekarang dah supaya penonton pun tahu. Bila manager bagi tahu macam ada jemputan daripada Miasa, dia rasa excited sebab teringat momen best masa tahun 2021 walaupun Betul. online. Dia macam surrounding environment tu sangat best sebab kita bicara tentang kesihatan mental. So memberikan impact daripada 2021 tu sampai ke 2023. Impact masa gede. Lasting. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi seperti yang kita tahu, Ija dan Ika sangat bergiat aktif ya dalam misi-misi kemanusiaan. Ika pun dah ikut jejak langkah kakaknya. Alhamdulillah. Mungkin Ija sedikit sebanyak sebagai orang kata pembukaan bual bicara kita hari ini. Okey. Apa yang Ija lakukan sekarang ni? Susah nak sebut Ija, Ika. Okay. Okey, kalau nak tukar boleh kata Tuan Puteri boleh juga. Mungkin apa yang Ija sedang lakukan sekarang ni, mungkin ada idea dia baru, misi-misi baru, mungkin misi kemanusiaan baru ke? Boleh kongsikan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kan syukur sangat-sangat sebab Allah bukakan jalan misi kemanusiaan pada tahun 2010. Waktu tu belajar di Universiti Malaysia Sabah. Okey. Itu misi keluar negara, tapi waktu ketika belajar di Sabah UMS, dalam universiti sendiri pun kita ada turun padang juga, tapi waktu tu kita tak sebutlah misi kemanusiaan. Betul. Kita pergi ke sekolah adalah namanya gotong royong kan. Betul. Tapi kita tak tahu kenapa bila kita buat gotong royong tu kita gembira. Cuma bila misi kemanusiaan ni, bila pergi ke contohnya negara-negara yang bergolak ataupun tempat-tempat peperangan dan juga tempat-tempat yang gempa bumi dan sebagainya tu, dia memberi impak-impak yang berbeza. Jadi kita baru sahaja habis misi kemanusiaan di Sempurna Sabah. So daripada situlah kita tengok, Masya Allah, yelah orang Sabah dekat dengan kita dan kita sendiri pun duduk di Sabah berapa tahun ya? Sudah tukar terus. 11 tahun di Sabah. Boleh Sabah, Utara, Terengganu, apa lagi semua. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi dia dekat di hati kita sebab dia dalam satu Malaysia kan. Jadi bila baru-baru ini di Sempurna pula terbakar rumah-rumah dan sebagainya kan, terus kita kontak tim NGO dan Alhamdulillah dah ada yang membantu untuk mereka. Jadi Alhamdulillah, tahniah kepada rakyat Malaysia yang bergerak cepat untuk membantu misi-misi seperti inilah. Macam saya pula. Alhamdulillah. Terima kasih Ija. Untuk berkongsi, kalau kita mungkin ada yang tak maklum ya, kalau di Sabah ini isu-isu kesihatan mental sangat tinggi. Sabah sebenarnya paling tinggi. Jadi sebab tu mungkin lepas ni kita boleh bantu. Cantik. Masuk cantik. Kita senang dalam Malaysia kan. Betul. Komunikasi boleh bermudah. Dan sebelum nak tolong orang lain, negara sendiri pun perlu dibantu. Take note kita buat kita make sure insya-Allah. Okay. Boleh. Dan Hazwani pula macam mana Hazwani sekarang ni? Ataupun Ika. Apa ya? Tengok seorang banyak pula nama. Ika, apa yang Ika tengah lakukan sekarang ni? Mungkin ada juga projek-projek baru ke? Masya Allah. Memang Alhamdulillah daripada tahun lepas lagi kita tengah kumpul untuk keluarkan pada tahun ini. Antaranya projek lagu. Lagu. Okay, boleh tulis. Dia dalam bahasa Arab. Dan Arab tu dia bukan Arab biasa, dia lahjah Mesir. Oh, Masya Allah. Kita boleh teaser sikit ya? Okay. خيرا تعملي خيرا بالقلب ولو راح العمر الخير بالقلب. Maksud dia, bila kita buat baik, kita akan dapat balasan kebaikan. Dan kebaikan ni lah akan berkekalan sampai bila-bila. Jadi, buatlah kebaikan. Masya Allah. Sebab tadi dia lah lagu, kemudian kita ada juga preparation special project. Tapi tak boleh nak spoil sekarang. Kita tunggu bila keluar nanti. So Alhamdulillah, macam tak sangka lah adik-beradik tu gabungan tu untuk pertama kali jugalah ni satu projek yang besar. Yang lain-lain pun okey lah bergabung bersama, tapi ni betul-betul
besar, tapi kami tak boleh bagi tahu lagi. Masya Tapi kami dah tak tahu sikit beremang kan, kami pun beremang juga ya Allah. Sebab kita harap benda ni betul-betul boleh bagi manfaat kepada ummah dan juga kepada kita juga lah, insyaAllah. Okay, jadi lagu baru tadi bila Mika kongsikan tu ada beatbox juga. Mika. Ika. Okay. Mika boleh lah. Mika dan Mija. Ika ada buat beatbox juga ke macam mana? Okay, kalau aku ni mula-mula nak selit beatbox tu, tapi dia kata sebab bahasa Arab kan, kita kalau nak pergi pasaran yang ke arah sana. Oh, I see. Tapi kelainannya adalah ada rap bahasa Arab. Ika yang buat rap? Pasangan dengan duet. Pasangan duet lagu ya, bukan pasangan lain. Dahsyat ni, Masya Allah. Okay, mungkin kita sentuh sikit lah tadi Mija ada kongsikan pasal misi kemanusiaan ni. Mungkin sedikit cabaran kepada mungkin mereka yang tak pernah pergi misi kemanusiaan. Bila kita pergi Palestin, kita tengok je selalu dekat TV, di berita dan sebagainya kan. Tapi sebenarnya bila kita pergi sana, apa cabaran-cabarannya? Mungkin Ika dan Ija dan Ika mungkin boleh kongsikan sikit dulu. Yelah, bila kita pergi misi kemanusiaan, kalau berdasarkan gambar ataupun video, mungkin orang rasa bestnya nak ikut. Sebab dia rasa macam benda tu memanglah benda tu depends pada kita jugalah, nak rasa fun ke apa, sebab ni dalam diri. Tetapi perkara yang bila kita bermusafir itu sendiri, itu adalah satu perkara yang memenatkan. Apatah lagi bila ia berkaitan dengan misi kemanusiaan, sebab kita kena bagi keseluruhannya. Dan macam Ika selalu cakap, kita tak dapat apa-apa pun. Maknanya bukanlah kita dapat gaji ke, kita dapat duit ke, tak. Tapi malah kita kena keluarkan perkara itu. Tetapi perkara yang tak boleh dibeli dengan wang ringgit adalah apabila melihat yang mereka yang bukan kita bantu menjadi asbab untuk membantu mereka ini, mereka tersenyum. Mereka cakap Malaysia is our hero. Mereka cakap terima kasih Malaysia. Gembira mereka tu, apa sel? Aku rasa gembira juga. Ini yang terjadi bila pada tahun 2012 pergi ke Palestin untuk pertama kali. Saya dapat rasa macam, kenapa rasa, kita tahu kita ada banyak perkara yang kita tengah buat dekat Malaysia, tapi bila pergi ke negara perang, sepatutnya kita lagi rasa serabut, lagi rasa macam gusar, tapi kita rasa gembira. So rupa-rupanya betul lah kan, what you give, you will get back more. What goes around comes around, bahasa Inggeris yang Masya Allah terang hebat. Bahasa Inggeris saya planet Pluto sikit, jadi tapi selalu berani untuk mengungkapkan bahasa Inggeris. Keyakinan itu ya. Perlu ada, baru kita boleh pergi Palestin untuk yakin diri, berani kat situ dengan bahasa Inggeris. Jangan sampai saya keluar banyak lagi bahasa Inggeris saya ya. Jadi bila kita pergi kat sana, antara cabaran-cabaran dia, mungkin orang yang kerap pergi toilet kena adjust macam mana nak minum. Macam kita minum setengguk tadi, mungkin cukup daripada pagi sampai ke malam. Lepas tu mungkin kita akan makan pisang sahaja ke, sebab nak jumpa toilet kadang-kadang ada, kadang-kadang orang lelaki mungkin mudah lah kan. Tak perlu saya cerita spesifik lah. Lepas tu kalau dari sudut nak berehat semua tu ke, kalau kita rasa nak mandi, sebab kita pernah waktu Tika kecil lagi, pernah 10 hari memang tak mandi langsung sebab terlalu sejuk dekat sana. Dan kita bergerak-gerak sebab ada kalanya kita tumpang dekat dalam gua, kita duduk dalam gua, ketuk rumah orang, tumpang sekejap sebab misi yang zaman dulu tak seperti sekarang. Betul. Zaman dulu memang mencabar juga. Jadi 10 hari tak mandi. Bila balik Malaysia, saya terus ada program bersama dengan Perdana Menteri. Tapi untuk orang lain. Tapi saya tengok cabaran itu okeylah, tak ada siapa ya. Ni macam cerita rekaan tapi benar. Ya, saya sama-sama saya bisik kat sebelah. Saya belum mandi 10 hari baru dia. Oh ya ke, Perdana Menteri kat depan. Jadi macam itulah benda yang susunan jadual kat situ kan. Tetapi ada orang pergi buat misi kemanusiaan, bila balik dia kena jumpa kaunselor ke apa, sebab mereka sendiri trauma. Yes, betul. Sebab mereka akan nampak perkara-perkara yang sangat Masya Allah. So 3 minit. Okay, sama pula. Bukan 3 minit. Tapi mungkin saya nak tanya, mungkin Ija boleh kongsikan, Ija sendiri bila melihat kesusahan, keperitan, kepayahan mereka, macam mana Ija ambil benda tu dan bawa balik tu, macam mana? Sebab macam Ija katakan tadi, orang balik kena berjumpa dengan kaunselor kan Ika. Tapi Ija sendiri melihat tu, apa sebenarnya impak tu? Tak tahulah, saya bersyukur pada Allah. Sebab lain orang lain impak dia kan. Betul. Tapi untuk saya, Allah bagi makin dahsyat saya tengok, makin lagi nak pergi. Lagi dia macam satu push factor, lagi drive, kena pergi, kena tolong. Tak boleh jadi lagi, kita tak boleh duduk diam. Sebab saya pergi masuk satu hospital tu, kita tengah bersihkan hospital, buang tisu, buka tisu tu ada jari orang.
kita akan nampak yang memang yang sangat dahsyat lah. Memang kaki terputus ke apa ke, semua yang memang tengah buat operation, doktor bagi kita masuk. Dan waktu tu wanita tu kena serpihan bom dan mereka tak ada bius, terpaksa kena bedah macam tu. Lepas tu ada budak 5 tahun pula, perut dia pun terbelah juga kena serpihan bom. So benda tu sangat hektik dan drastik dan sangat dahsyat, dekat lantai penuh dengan darah. Jadi untuk orang pertama kali mesti akan jadi trauma, berlaku ini darah, ini bom. Kita berapa kali kami dikejar dengan bom, menyurut dalam liang lahat, keluar balik bom, lepas tu lari-lari. So perkara macam tu tak tahulah, mungkin abah polis. Jadi daripada darjah 1 persiapan kan, dari darjah 1 abah dengan mama hantar saya pergi masyarakat taekwondo. So benda-benda yang macam begitu kot. Jadi wallahualam itu dapat membantu ke apa, menguatkan. Dan mungkin bila kita niat okey aku nak kena bantu ke apa ke, dan Allah bantu dengan keadaan bila balik, alhamdulillah saya lebih rasa macam aku nak kena kongsi. Alhamdulillah, hopefully Allah bagi kekuatan kesihatan mental lah. Sampai bila-bila insyaAllah. Terima kasih Ija berkongsi. Ika pula macam mana Ika? Sebab yalah kakak pergi dulu, lepas tu Ika mungkin terinspirasi lah. Risau pula bila pergi dulu Nanti bila saya pergi dulu play balik video ni. Sorry mungkin bahasa Melayu B ke C Masya Allah, mendalam tu ayat. Kalau Ika sendiri pula pengalaman di sana dan mungkin cabaran-cabaran, mungkin bila Kak Ija balik dah dengar cerita kan, tapi adakah bersedia apabila menghadapi dan melihat sendiri situasi di sana mungkin Ika? Masya Allah, kalau kita tengok dalam ahli keluarga ni, Kak Ija memang antara yang paling tak tahu nak label dia feminine ke masculine. Nanti kita lebih kepada masculine. Saya kena check hormon lah. Kena check hormon. Ketua keluarga dalam family. Masya Allah kan. Alhamdulillah. Kak Ija balik terfikir dia juga masa tu pun kita masih kecil lagi kan. Apa seronok sangat pergi kat sana kan. Betul. Itu adalah vitamin. Sebab apa? Kita hidup dalam zaman sekarang lah dengan teknologi. Teknologi itu satu benda yang bagus, tapi kadang-kadang boleh membunuh diri kita juga. Betul. Ada comparison. Lepas tu yang macam relationship yang meaningful pun kita susah nak cari. Sebab apa? Orang semua duk main handphone. Secara interaksi berdepan pun dah tak ada. So disebabkan itulah bila pergi misi kemanusiaan ni adalah untuk menghidupkan jiwa. So bila tengok tu macam okey lah, rasa sendirilah. Tapi of course Puan, memang kita Ika pergi misi Malaysia dulu, banjir dulu kan? Okay. Baru lepas SPM. Memang asal daripada program reality TV Penerangan Kesulitan memang dan camp ketenteraan paksaan. Dia kata ketuk pintu baru habis exam ni, belajar sekolah lagi waktu tu. Terus kata Ika get ready, esok kita nak pergi misi bantuan banjir. Kat mana? Kelantan. Kejap kan. Dan dia tak pernah pergi lagi apa-apa misi kan. Pengalaman pergi misi pun so, waktu tu first time pergi, dan memang bersyukur jugalah Allah letakkan pergi ke Malaysia dulu. Betul. Untuk kita belajar. Sebab bayangkan dengan keadaan berpenuhnya, lepas tu kita tak sempat nak makan, lepas tu berjumpa pula dengan orang yang memang dalam keadaan sangat tertekan. Kita nak bagi bantuan, tiba-tiba kita kena marah balik. Betul. Nak kawin emosi kan. So itu adalah pengalaman yang baru, tapi dia rasa macam nak tahu lagi. Sampai dah tahap Kak Ija asyik bercerita Syria Palestin kan. Saya berdoa, dan bila pergi sekali, sebelum pergi tu memang perasaan takut tu ada lah kan. Of course. Kita sampai satu tahap tu dalam apa tu, kapal terbang tu sampai termimpi-mimpi dah kena bom. Dahsyat dia. Menghayati cerita Kak Ija tu kan. Wow, impact sekali. Kita pergi kat sana, tu kata bumi yang barakah. Allah bagi kekuatan yang tak tahu macam mana dia rasa tenang. Dia rasa tenang. Subhanallah. Sebab dia nak explain tu, sebab memang tak takut lah maknanya. Macam dia orang yang bagi kekuatan pada kita. Sampai kita rasa tak nak balik. Sebab suasana tu yang macam mana, tak ada dunia tapi ada akhirat. Macam tu. Dia buatkan kita rasa macam mana ada dunia dah kat situ. Macam dia orang ni pakai name tag syahid. Dia dah bersedia. Sebab dia orang dah ready dah. Walau apa yang berlaku. Betul, I'm ready. Okay. Sebablah itu yang buatkan rasa terpaut untuk nak pergi sana. Dan cabaran-cabaran tu macam ada Kak Ija sebut jugalah kan, selain daripada nak pergi ke toilet tu, sebab benda ni berlaku. Dan kita kena bagi tahu supaya mereka pergi siapa cerita kenapa keluar toilet tu. Waktu tu nak sampai Palestin, duduk dalam bas 16 jam. Jadi dah tak, waktu tu minum air banyak sikit sebab mengunyah aja kan, mengunyah sini mengunyah sana. Sampailah dekat sempadan Palestin. Okay. Nak masuk Palestin,
belum tentu dapat masuk. Walaupun kita dah nampak tu Palestin setapak je tapi belum tentu masuk. Okey. Waktu tak tahan, ya Allah tak tahan macam mana nak buat kan. Memang tak ada siapa berani untuk berjumpa dengan ketua pengawal di pagar tu kan. Dekat checkpoint tu. Begitu. Tapi kita ni, bila kita dalam keadaan tak tahan, Betul. kita Lain punya lah kita dia. hormon adrenalin meningkat dengan sangat tinggi. Tiba-tiba kita menjadi berani yang luar biasa. Maka waktu tu Ika teman terus turun daripada bas. Saya jumpa pengawal tu berdua je. Tak ada orang lain teman. I want to go to toilet. If not, I will die. Oh, okay, you go. So lepas dah go semua kita bertenang, kita dah tak ada hormon yang meningkat tu kan. Terus rasa takut gila. I'm so sorry. Lepas tu kita pun keluar dan keluar balik daripada sempadan Palestin tu. Masuk sampailah berapa jam baru boleh masuk. So nak bagi tahu bahawasanya itulah kita berjaga-jagalah, jangan minum banyak sangat. Siap hormon masculine kat Azra tu. Nak buat pegang senapang pun okey lah, you masuk dulu, lepas tu keluar balik. InsyaAllah. Okey. Pengalaman yang tak dapat dilupakan lah. Banyak lagi lah, mungkin 8 hari lah kena recording. Boleh. Okey, mungkin nak tambah tadi ya, Ika mungkin dalam mempelajari bidang psikologi kan, sebab Ika belajar psikologi sekarang, mungkin timbulnya minat Ika tu daripada mana sebenarnya Ika? Sebab dia lain kan? Betul. Kalau cerita mula-mula tu macam agak kelakar sikit sebab waktu belasan tahun, sebab saya dulu ni jenis yang macam sangat pemadu, jenis yang rasa macam Kurang keyakinan diri? kurang keyakinan diri. Rasa okey. tak ada apalah, nak kata cantik memang waktu tu muka sangat berdebu. Banyak nak berdebu. Dah mahal macam mana. Itu tak tahu dah apa debu dia tahu ni. Tapi Alhamdulillah sebab daripada Kak Azhar ni bawa untuk ceburi dalam bidang Betul. perkongsian. So, dah nak ikuti. Daripada situlah rasa terdetik, mungkin ilmu psikologi ni dapat memberi impak kepada remaja-remaja. So itu ni asalnya lah. I supaya dapat berkongsi. see. Okey. Bila dah belajar tu, daripada asalnya niat nak berkongsi tu, dia tambah lagi niat yang lain. Terus kita baru sedar, kebanyakannya saya punya circle of friends yang dalam psikologi ni, kebanyakan daripada broken family. Yes. Kebanyakannya ada masalah kesihatan mental. Which is benda tu sangat mengejutkan saya. Sebab saya Alhamdulillah family semua, Okey. Alhamdulillah saya tak Alhamdulillah. faham apa itu depression pada asalnya, apa itu anxiety, kenapa boleh seseorang tu rasa macam tak nak berkawan. Saya selalu question dengan kawan saya dan syukurnya kawan saya sangat bersabar lah selama 4 tahun tu. Dan selepas belajar tu baru saya faham macam sebenarnya Allah letakkan kita dalam bidang psikologi ni adalah untuk membantu, bukan saja membantu dari segi kemanusiaan, tapi untuk betul-betul be present with them. Yes. Sebab benda tu yang susah kita nak cari, especially untuk zaman sekarang ni. Sebab kebanyakan orang kata macam, I am your friend, tapi doesn't necessarily mean dia. Sebab kadang-kadang bila dia meluah, kita cerita, yeah, I understand because I also tak ada quality di segi sudut betul-betul faham. Betul. So itu asbab kenapa rasa nak belajar. Dia doakanlah sebenarnya actually kalau ikutkan pada tahun lepas nak Sama belajar. di Turki jurusan Masya-Allah. InsyaAllah. Dapat Tapi, tawaran. Allah tahu lebih terbaik. Maknanya saya terpaksa tangguhkan dulu pelajaran tu untuk fokus di dalam Malaysia dulu. Tapi doakanlah, harapan saya kalau boleh saya nak juga teruskan dalam bidang ni sebab Minat. a part of misi kemanusiaan tu memang dalam minat dah. Saya nak tambah juga, mana tahu bekerjasama dengan yayasan. Mana tahu amin. Ya, betul-betul. Mungkin kita boleh buatkan di Malaysia, kita pergi tempat sebab kita orang waktu zaman dulu memang pergi universiti, sekolah-sekolah. Memang kami memang minat jenis yang macam remaja jadi maju ke hadapan. Jadi boleh bergabung, insya-Allah meletup begitu. Macam lagu Boleh. ya. Boleh, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak ya. Ika, mungkin lepas ni kita sambung sikit lah, a little bit more on that psychology field. Sudah tentu isu kesihatan mental sekarang ini selepas tercetusnya pandemik COVID-19, kita melihat ramai sebenarnya yang bergelut dengan isu-isu kesihatan mental. Kalau kita melihat daripada data, daripada kajian, peningkatan sebanyak 25% anxiety and depression, penyakit kebimbangan yang melampau dan juga kemurungan serata dunia. Secara purata 25%, paling tinggi 28%, paling rendah 23%. Tapi macam Ija sendiri kalau kita tengok kan, waktu pandemik berlaku, pasti ada impak kesihatan mental. Kita berada dalam isolasi pada waktu itu, terputus daripada dunia luar, daripada sistem sokongan kita, daripada effective coping mechanisms. Banyak sebenarnya yang berlaku. Jadi mungkin pada waktu itu Ija sendiri mungkin ada sedikit bergelut dengan isu-isu kesihatan mental ataupun bagaimana? Saya rasa pergelutan ni kita serah pada dia. So saya dah lupa. Ika kan mula berapa hari Ika duduk kuarantin.
dia bukan kuarantin dalam rumah je, dia kuarantin dalam bilik. Dia tak keluar beberapa hari. Waktu pandemik tu. Aduh, Mek, kamu dah mulai kata kejut PKP. Apa aku tak keluar bilik? Saya dia yang boleh jawab. Sebab pada waktu itu saya ingat kan anda berdua dapat COVID. Oh, Remember? Kemudian siapa yang tak deria bau ke? Ada saya. Macam mana pada waktu tu sebenarnya? Oh, Pak dia. dia cerita dia kami ni pergi misi kemanusiaan di Syria. Okey. Bila kami tim kami dah sampai dulu. Kami sampai kemudian. So bila sampai tu tim kami kata, sos cili Malaysia dah rasa lain. Rasa lain, kami makan sama. Saya rasa lain lah. Masa tu saya dapat detect rasa macam COVID je. Oh, okay. So waktu tu COVID tu macam masih baru dan Masih tak ada baru, vaksin. betul. Jadi saya memang tak terfikir pasal COVID kan. Lepas tu seorang-seorang tumbang demam. Tapi disebabkan mission dan dekat Syria memang tak ada lah RTK ke apa. Semua waktu tu tak ada benda tu pun alat tu. Kita terus buat mission tu tapi semua jatuh lemah dan waktu malam yang teramat sejuk. Sakitnya nak berjalan. Maulana Helmi pun waktu tu sakit, semua sakit. Tapi tetap kena teruskan juga. Kita betul. Dahsyatnya ni. Tapi bila kita satu malam tu saya start dulu. Dia okey. Satu malam tengok kat cermin. Kenapa mata Kak Ju macam merah je ni? Kenapa muka Kak Ju macam lain je, pelik je ni? Sekali besok, nak sembahyang subuh, rasa kenapa aku tak boleh nak rokok, tak boleh nak ni kan. Biasanya sembahyang jemaah, tak boleh sembahyang jemaah, kena seorang. Lepas tu Ika pun terus ambil tuala, dia letak air sejuk. Lepas tu dia letak sekejap je, tuala tu dah panas gila-gila. Perah panas macam lepas treka. Lepas tu sakit buah pinggang kat dalam. Tak boleh nak bergerak. Ika pun dia tolonglah bantu kita kan waktu tu. Yang ni memang tak boleh keluar mission. So orang lain keluar dulu pada hari tu. Sekali beberapa jam kemudian dia tumbang tak bangun-bangun tu. Dia lagi over sakit dia begitu. Tu Yang kelakar je pula masa tu tengah masih study lagi kan. So dengan laptop. dia kena buat assignment. Kena ikut timer Malaysia. Waktu tu Kak Jan kata mata yang tak tahu tahap hitam macam mana. Dia kena bangun pukul 3 pagi sebab kat Malaysia pukul 8 macam tu. So dia kena masuk kelas hantar assignment. So daripada situ memang tak tahu COVID. Sampailah cerita dia terpanjang sikit. Sampai kami dah sampai ke Malaysia. Waktu tu RTK kita dah ambil. Tapi result dia waktu tu kena ambil tu sampai 4 hari. Jadi kami pun pergilah solat. Pergi solat tu ada seorang polis ni nak takat gambar. Jadi waktu tu kan dia bau dah hilang. Jadi stoking saya dah lama basah. So bau dia rupanya sangat dahsyat. Sangat dahsyat yang boleh semua haiwan mungkin mati pada waktu tu juga. Ikan bau ke? Bau dia rasa dia okey. Honestly, gambar tu begitu bersangka baik. Dia macam tak rasa bau tu dia besar je. Saya rasa mana ada sebab waktu tu saya cium apa je memang tak ada bau. Tak ada rasa, tak ada apa. Lepas tu saya beri kesan mental saya. Stress. Dan saya rasa saya masih fikir ini bukan COVID. Betapa positifnya saya. Walaupun COVID itu adalah positif. Positif COVID. Lepas tu bila dah sorry lah, saya teringat fasa tu. Lepas tu bila dah masuk kita kena quarantine. And then waktu tu dia kan introvert, so dia perlukan me time. Tapi waktu tu saya terlalu bertenaga. Jadi saya buat exercise depan dia semua. Jadi dia tertekan. Dia nak kena saya tengok. Jadi dia ada kesihatan mental dekat situ. Sekali bila kami dapat result tu, sekali positif tu yang kena pergi ke hospital. Tapi mungkin saya ni berjenis macam happy go lucky. Jadi bila nak check pernafasan tu saya menyanyi. Saya rasa pernafasan saya tak apa okey sebab saya tak boleh menyanyi sampai habis. Tapi dia lah yang lebih terkesan sebab dia jenis macam deep thinking. Kalau orang ada punya masalah dia dapat rasa. Sebab tu dalam pergelutan emosi ni mungkin Zona Helmi lebih boleh cerita panjang pula. Dia lah yang bercerita. Bagus perkongsian. Tapi masuk hospital lepas tu? Masuk hospital, kami jadilah macam orang lain pakai baju. Betul. Pesakit, beratur ramai-ramai. Pagi-pagi kena buat exercise untuk check pernafasan. Tapi cerita Kak dia sangat ceria berbeza dengan cerita ni. So macam kalau Ika pula, waktu tu of course the first thing kita fikir macam, ya Allah kalau kita meninggal. Betul. Sebab masih baru kan masa tu di awal. Betul. Macam Kak Jan masalah dia bau lah. Macam saya pula masalah pernafasan. Nak tarik nafas susah. Tak boleh. Susah sampai macam tarik tu sampai dapat bau darah. Macam punya sesak nafas macam tu. Tu yang rasa macam Allah. Dan setiap kali lepas solat tu kata bila Allah uji tu Allah nak bagi nikmat. Setiap kali lepas solat memang
kita menangis sangat-sangat. Tapi waktu tu kita ambil time kat je tengah tidur lah. So kalau tak, dia akan nak suruh saya tengoklah kaca. So Sebab saya terlalu ceria. Tak tahu lah COVID menceriakan. Waktu tu ke tak tahu lah apa yang berlaku kan. tapi konklusinya maknanya bila sakit COVID tu, dia support system tu memang memainkan sangat penting. Even kalau kawan terlupa nak message pun, kita tak tahu kenapa sebelum ni kita tiba-tiba jadi emo macam nampak kayaknya kawan semua tak kisah. Memang pun sebab kita dalam grup yang pesakit COVID memang banyak emosional yang kita terima sebab walaupun kita bukan nurse kat situ, penjaga situ tak ramai, tapi kat dalam tu macam-macam tekanan diorang, lepas tu banyak komen dan komplain. Jadi kita pun buat misi kemanusiaan di hospital tau. Apa yang diorang komen ni kita cuba selesaikan. Kita pergi setiap tingkat sebab ramai yang komplain kata macam tak ada penyapu lah, tak ada ni lah. Semua peralatan tu, so kita pergi setiap tingkat, kita selesaikan. Okey, minta tolong nurse ke apa, selesaikan semua tingkat tu untuk sediakan keperluan yang mereka kata tak ada tu. Betul dah settle, tapi tak boleh bagi cash sebab benda tu kan boleh ni. So selesai satu perkara. Dan sekali pesakit COVID pun buat berniaga. Dia berniaga, siapa nak beli ni? So tak tahulah macam mana, sebab lama kan duduk. Tapi kat situ memang masuk hospital tu dia buatkan kita rasa macam bersyukur banyak lah kan. Yes. Nak dalam group tu pun rasa macam sayang sebab kita tahu semua tu pejuang-pejuang. Pejuang, dan juga yang penjaga tu, kepada semua yang pernah menjaga, yang bekerja hospital, para doktor semua tu memang sangat-sangat respect sebab mereka punya kesabaran. Diorang pun ada mental, bukan mental. Mereka pun ada tekanan sendiri. Tapi mereka boleh melayani setiap orang tu dengan sangat-sangat baik. Masya Allah. Jadi tahniahlah kita ucapkan kepada semua yang bekerja keras ketika pandemik. Betul. Pandemik COVID-19. Terima kasih Ija, terima kasih. Okey, kita kena berehat sebentar. Selepas ini kita kembali semula bersama dengan Heliza Helmi dan juga Hazwani Helmi ataupun The Helmi. Make sure anda kembali semula. Okey. Hi there. If you're watching this, you probably care about change. And one of the ways to make the biggest changes is to take care of our mental health. If you want a safe space to share and grow with others, consider our circle time and peer support. If you want to express your emotions with your creative side, why not try out our expressive dance, speech and drama, or even art classes? If you need help figuring things out, processing your emotions, or support with your mental health challenges, our counselors, clinical psychologists, and spiritual therapists are here. If you want a snapshot of your mental health, come in for a mental health screening and assessment. At Miasa, we care for you and we want to be there for you. If you're having trouble figuring out where to begin, contact us and we'll help you get started. Because you matter. Kembali kita dalam rancangan Bual Bicara The Game Changer. Kita masih lagi dalam perbincangan dengan Ija dan juga Ika. Mungkin Ija sedikit ya. Tadi kita dah berkongsi tentang misi kemanusiaan. Ija pun dah berkongsi sedikit. Mungkin ada nak tambah sedikit tentang pengalaman-pengalaman yang tak dapat dilupakan. Tadi dah cerita pasal Palestin, mungkin cerita pasal Syria pula. Macam mana? Masya Allah. Kalau cerita pasal pengalaman tak boleh lupa tu, memang banyak sebenarnya. Tak boleh lupa. Dan lupa pun banyak juga, tak adalah. Okey, bila cerita pasal Syria ni, kita akan berada di tempat yang memang one way ticket. Maknanya pergi, balik tak tahu lagi. Dulu selalu cerita kat Ika, tapi bila dia pergi sini pun, dia pun maknanya apa-apa zaman kita pergi, zaman pula. Setiap kali kita pergi, mesti kita akan melalui satu fasa yang macam, ya Allah, nyawa betul-betul di hujung tanduk. Contohnya kalau waktu saya pergi pada tahun 2015 nak bagi bantuan ke tempat yang agak bahaya dekat situ, iaitu Kafar Zerta. Dan waktu tu berlaku peperangan yang sangat dahsyat. Tapi kita tak dapat masuk, kita pergi ke tempat yang sebelahnya. Cuma ketika bagi bantuan tu, tiba-tiba dapat satu maklumat untuk kami lari. Dan kami pun berlari sebab ada dua serangan. Satu serangan daripada udara, satu lagi serangan daripada darat, maknanya sniper. I see. So waktu tu terus terfikir sekarang lah. Kita fikir macam betul-betul action movie, tapi ini adalah benda yang reality. So waktu tu betul-betul kata, ya Allah, kalau aku mati waktu ni macam mana, macam tak bersedia lagi tau. Memang takut sangat-sangat. Kita berlari dan masuk ke dalam van, dan waktu itu driver pun dia bawa van secara zigzag. Dia bawa secara zigzag sebab nak elak kalau kena tembakan tu kan.
And then dia pun berhenti di satu tempat dan dia kata kita kena keluar daripada van ini dan cuba selamatkan diri. Jadi kena keluar dan pergi bersembunyi. So waktu tu saya kata nak sembunyi kat mana? Memang tak nampak. Ada pakai bulletproof? Tak ada sebenarnya. Oh, korang tak pakai? Tak ada. Memang best. Betul-betul one way tiket, tak ada bula-bula. Tak pakai tu kenapa sebenarnya? Sebab kita dah tahu kan kita nak pergi ke tempat risiko tinggi. Sepanjang mana-mana misi kalau kita tengok NGO tu memang tak ada pakai. Sebab kita pergi bukannya tempat yang memang tempat confirm ni, tapi nak dijadikan cerita benda itu saat kita pergi berlaku. Macam tu. Faham. Sebab kita dah jaga dan yang assign kita ataupun bersama-sama dengan kita adalah agensi wakaf kerajaan Turki. Jadi kita tak akan pergi ke tempat-tempat yang akan boleh bahayakan kita punya nyawa. Okey, jadi tapi bila benda itu berlaku, inilah antara benda yang macam kalau kita gelabah mungkin kita boleh pengsan. Jadi waktu tu kita memang kena cepat pick up. Bila kata lari. Bila suruh lompat. Jadi kita pun masuk ke dalam liang lahat terus untuk bersembunyi dekat situ. Itulah merupakan kali pertama ketika masih hidup berada dalam liang lahat. Tapi itu pun beramai-ramai juga. Satu liang lahat dalam 4-5 orang. Dengar lagi bunyi tembakan bom dan sebagainya. Waktu tu kita kata, ya Allah, kalau mati memang betul-betul dah masuk liang lahat. Dan memang senang kerja orang. Memang kabur banyak saja. liang lahat. Dia nak korek siap-siap dah waktu tu. Itu macam mana? Sebab tempat tu besar. Untuk protection ataupun memang untuk ke bumi jenazah? Saya tak sempat nak bertanya. Tapi kalau ikutkan liang lahat tu macam dia orang dah prepare siap-siap ke ataupun memang ada orang yang dia nak sembunyi kat situ. Sembunyi pula sembunyi kami. Macam tu. Jadi bila mereka bagi arahan untuk keluar daripada liang lahat tu, kami pun berlari, cuba sekali lagi masuk dalam van dan cuba keluar daripada kawasan yang lebih selamat kan. So waktu nak keluar tu ada seorang lelaki yang memang muka dia bertutup, memang hanya nampak mata dia. Dia kata berhenti, turunkan tingkap. So waktu tu driver pun turunkan tingkap. Alangkah terkejutnya lelaki yang suruh turunkan tingkap itu sedang pegang senapang. Jadi waktu tu kata, cerita tanah kubur tak habis lagi ni, cerita senapang pula. Waktu tu kata nak kena tembak. Siapa dia? Sebab kita baru 2015 waktu tu kan. Jadi rupanya lelaki ini adalah yang mempertahankan tanah air Syria, maknanya orang Islam kita. Dia kata, keluar kamu daripada kawasan ini tidak selamat untuk kamu. I see. Tapi tolong doakan kami. Jadi bila kita pun berlalu pergi dengan keadaan lenangan air mata, ya Allah selamatkanlah dia orang. Beberapa minit kemudian kita pusing belakang, memang tempat yang kita baru je lalu tu dah kena bom. Habis. Drama. Benda tu kejadian-kejadian macam tu yang nyawa dia hujung tanduk. Jadi kita kata, ya Allah, inilah kehidupan mereka hadapi setiap hari. Nyawa. Mereka melibatkan nyawa kan. Jadi sebab itu ada satu tahap yang kita pergi jumpa kanak-kanak kat situ kan. Kanak-kanak tu dia macam, kita bagi apa dia tak gembira. Ada juga sebab ketika musim salji, ada kisah seorang ibu ni melahirkan anak. Lalu tertimbuslah salji dekat rumah dia. Dan sekali ibu dia meninggal, anak je dapat selamat. Tertimbus macam tu. Sebab kehidupan mereka ni bukan rumah macam kita kan. Kemah kita pergi bagi bantuan, terbakar. Yang tempat tu adalah simpanan semua makanan-makanan. Alat tu terbakar habis. Ada video tu dekat YouTube. Kami kata, ya Allah, sebab dia kemah bila panas sikit terbakar. Panas sikit tiba-tiba ada ular. Semua benda tu kita nampak. Saya ingat tak yang ada kisah ada seorang nenek ni. Yes. Barang matun. Kita orang kesian tu tengok nenek ni macam bongkok. Tapi barang kotak tu berat. Umur 80 lebih. 80 lebih macam tu. Kak Adia lah kata, jomlah kita tolong nenek ni. Kita orang nak angkat kotak tu, dia tak kasih. Banyak kali kita sampai suruh lelaki ambil. Pelik lah, kenapa kan? Kenapa dia tak nak bagi? Sebab kalau kita orang paksa-paksa tarik tu, barulah. Okay, so kita pun follow lah dia. Ni dia punya kemah ni kan. Jalan mesti jalan ni. Tak sampai-sampai juga. Ni dah naik bukit dah. Dah jauh lah ni. Sangat jauh. Lepas tu bila dah sampai, kami terkejut tengok rumah dia tu, bayang kemah. Dan jiran dia adalah kandang kambing, anjing-anjing, dan lantai yang dia tidur tu ada ulat-ulat, tai lembu. Dan waktu tu nenek tu terus menangis. Nenek tu menangis, kami pun terkejut lah. Masa tu tak berapa faham sangat lah bahasa. Tapi ada translator, dia kata lebih kurang macam ni lah. Dia kata, aku malu sebab aku dulu pun kehidupan orang biasa seperti kamu. Ada yang dulu pernah bekerja sebagai doktor, ada yang dulu kerja, maknanya kehidupan seperti kita, tapi Allah nak bagi tahu nikmat yang Allah bagi dunia ni sekejap sahaja. Jadi aku malu sebab aku tak dapat nak raikan tentang maknanya mereka dah keadaan susah tu, kata mereka ni sangat mengamalkan akhlak Nabi. Sangat-sangat. Kita kat Malaysia, kat sini pun kalau ada tetamu datang pergi sana, tak payahlah kan. Tapi mereka walaupun dalam keadaan susah, mereka cuba nak meraihkan orang dalam keadaan terbaik. Sebiji macam kisah zaman Nabi dulu, kaum Ansar dan Muhajirin.
Kan waktu tu penduduk Mekah nak bersama dengan sahabat-sahabat Nabi nak pergi ke Madinah, dan orang Madinah Ansar waktu tu tak adalah senang sangat pun. Tapi mereka tahu bila kita bagi kebaikan, Allah akan bagi lebih. Betul. Raikan walaupun mereka keadaan susah. So itu yang pengalaman memang Masya Allah lah, mendidik hati kami sebenarnya. Betul. That's such an inspiring story. Jangan cerita sedih banyak-banyak tau. Nanti host menangis. Masya Allah. Nanti kita balik pula nanti. Tapi saya take over. Okay. Ija, mungkin bagi Ija sendiri terinspirasi disebabkan Kak Ija sendiri lah. Jadi inspirasi Kak. Saya inspirasi dengan diri saya sendiri. Itu narsisistik. Pandai psikologi. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Tiba-tiba semalam belajar. Malam tadi. Mungkin Ika terinspirasi sebab Kak Ija sendiri kan. Tapi anak-anak muda sekarang ini, kalau tak ada orang kata role model tu kan, macam mana kita nak menggalakkan, membuka hati-hati, menggerak-gerakkan minda supaya mereka juga mahu membantu, bukan saja misi kemanusiaan seperti ini, tapi juga isu-isu kesihatan mental mungkin boleh bantu untuk mengadvokasikan. Mungkin hanya bertanya khabar, Ija apa khabar hari ini, memberi peluang kepada individu lain untuk berkongsi, meluahkan perasaan, holding orang kata a safe space for other people kan. Jadi mungkin Ika kan sebagai remaja sendiri, youth sendiri, apa mungkin sedikit kata-kata semangat, kata-kata penguat kepada mereka di luar sana yang boleh orang kata membantu, menggalakkan mereka untuk bersama-sama dengan kita lah dalam misi-misi sebegini. Bila sebut pasal membantu ni, suka saya bagi satu analogi ataupun perumpamaan. Bila kita bantu orang lain, sebenarnya bukan kita setakat membantu orang lain, tapi kita membantu diri kita. Betul. Sebab dalam kehidupan ni akan ada satu fasa yang kita rasa terpinga-pinga, kita rasa hopeless, kita tak tahu arah tuju kita macam mana. Betul. Jadi dengan membantu orang lain tu menyedarkan kita, sebenarnya tanggungjawab kita, Allah lahirkan kita, Allah ciptakan kita di muka bumi ini bukan hanya untuk nafsi-nafsi, bukan hanya untuk diri kita, tapi banyak bahawa kita ni tanggungjawab memikirkan ahli keluarga kita, sahabat-sahabat kita, orang yang memerlukan bantuan. Jadi kalau nak bahagia, keluarlah. Sebab baru teringat, sekarang ni bulan Rejab kan, Masya Allah. Masya Allah. Untuk pengetahuan semua, bulan Rejab ni adalah bulan yang Nabi diuji dengan sangat-sangat dahsyat. Kalau ada yang sedang menonton ni tengah fasa down, fasa depression, tak tahu nak meminta tolong, dengar kisah Nabi ni. Nabi waktu bulan Rejab, Nabi sebelum ni dah diuji dahsyat dah. Bayangkan daripada orang bangsawan, orang yang dihargai, tiba-tiba diboykot. Tak tu kita rasa malu. Betul. Pun kadang-kadang bila kawan tak hargai kita ataupun ahli keluarga kita, Kita down kan. kita down. Bayangkan Nabi, habis bisnes semua tak berjalan, dan waktu bulan Rejab ni lah Allah tarik dua insan yang Nabi sangat-sangat sayang. Betul. Sayyidatina Khadijah, isteri Nabi, dan juga pakcik Nabi sendiri. Bayangkan, siapa lagi yang Nabi nak bergantung harap? Waktu tu Nabi sedih. Nabi mengaku Nabi sedih. Sampailah Allah jadikan kisah Isra' wal Mi'raj. Hikmah daripada kisah Isra' Mi'raj ni adalah bila sedih, sebab tu Allah bawakan Nabi pergi travel dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Allah bawakan Nabi naik ke Sidratul Muntaha. Untuk nak menggambarkan apa? Bila kita sedih, jangan duduk di ruang yang sama. Keluar, explore, berkenalan dengan orang, pergi bantu, mendekati masyarakat. InsyaAllah benda tu sedikit sebanyak akan mendidik hati kita macam, ujian aku sebenarnya memanglah kita rasa perit, tapi ada lagi orang yang lebih. Betul. Dan saya rasa sebenarnya Ika dan Ija kan, apabila pandemik berlaku, kita berada dalam satu situasi keadaan hari ini, kita lebih bersyukur sebenarnya. Banyak orang kehilangan pekerjaan, sudah tentu kurangnya sumber pendapatan. Kedua, kehilangan orang tersayang, tak boleh nak pergi melawat, hilang secara mengejut kan tiba-tiba. Jadi sebab tu impak kesihatan mental, the psychological impact teruk pada waktu 2 tahun yang pertama tu. Dan apabila fasa endemik, kita dah terbuka, dah semua benda dah buka balik, ekonomi pun dah lebih baik, orang pun dah mula orang kata travel dan sebagainya, kita dah mula more connected lah kita panggil. Dan ini sebenarnya sangat membantu kan. Macam Ika kongsikan tadi kan, sebelum ni semua di atas talian kan, kita teknologi pun sangat maju, sampai nak buat kawan pun dah tak reti, kita dah tak kurang bersosial dan sebagainya. Tapi sekarang ini dah kembalilah kepada mungkin norma baru, ataupun nak dapat norma dahulu sukar, tapi norma baru dah ada. Tapi mungkin ya Ija sendiri, kat mana Ija dapat kekuatan tu Ija? Because you seem to be a very positive person tau. Macam semua benda positif, semua okey. It's okay not to be okay. Isu kesihatan mental serahkan dekat Ija. Tapi Ija sendiri mungkin bagaimana
coping mechanism Ija tu sendiri. Kalau takkan tak pernah berlaku tekanan dalam hidup, takkan tak pernah rasa gelisah, risau, bimbang dan sebagainya. Jadi kalau situasi ini berlaku, apa kekuatan Ija? Apa saya buat Kita tahu Allah, yes. Kita tahu Pak Ni spirit. Okey, dia tak nak bayar. Kita tahu. Kita tahu. Selain daripada tu, Okey. apa sebenarnya? Mungkin benda-benda praktikal yang Ija lakukan untuk membantu. Okey. Hobi, minat, passion, macam mana? Betul. Okey, kalau berlaku perkara sedemikian, katakanlah di surrounding tu ke ataupun di kelompok tu ke, biasanya saya akan keluar pergi ke tempat yang buat saya rasa happy dan gembira. Ke mana? Contohnya dengan family. Macam hobi baru sekarang adalah kuda dan memanah. Sebab benda tu memang sangat sungguh. Tak boleh dia pergi ke situ je. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi sebab kita akan jumpa kawan-kawan yang memang cerita pasal kuda, bukan cerita gosip pun gosip antara kuda sesama mereka, macam tu mandikan kuda. Lepas tu memang cerita macam orang ada baby, tapi kita cerita pasal kuda-kuda memanah. Lepas tu daripada pagi sampai ke malam benda yang sama, dan kita balik pun dengan sangat gembira. Lepas tu dalam masa yang sama juga saya suka kalau benda yang kita stres ke apa, tapi bila kita buat program, buat talk, sebenarnya sangatlah bagi aura yang saya rasa seronok. Sebab contohnya student-student tu yang kini asal dengan dia sebenarnya dapat bergabung. Betul. Sebab student-student ni dia macam mana, dia sangat nak, walaupun contoh kalau kita bagi benda tu sikit je, sharing ilmu, tapi dia punya appreciate tu kita pun rasa seronok. Kita yang rasa besar benda tu. Walaupun terima kasih Kak Ija tu. Contohlah saya buat live beberapa hari ni, ada yang benda best saya buat live, tapi diorang kata terima kasih Kak Ja. Itu pun saya rasa ini pun terima kasih ke, bagusnya diorang appreciate. Okay. You welcome Ja. Lepas terima kasih aku buat you welcome. Appreciate diorang, you welcome. Siapa appreciate Gini waktu tu Ustaz Wadi ke buat ni kan, udahlah handphone kat bawah, susah pula aku nak cakap you welcome. Macam tu. So jadi diorang pun rasa appreciate lah. Dia appreciate, dia tu ramai pula ucap terima kasih. Mungkin semua pun nak minta Kak Jaya you welcome. Macam tu. So maknanya pergi ke tempat yang kita rasa seronok. Tapi saya punya style pula adalah kalau saya rasa benda tu saya stres ke apa, saya suka mencari orang yang ada stres. Contohnya kan ada masalah, saya tiba-tiba saya akan tengok, macam dia ada masalah lah. Benda ni daripada dulu lagi Ika tahulah. Dia ada masalah, kesian dia. Mari kita message. Saya pun message. Mungkin tak. Macam mana mu tahu tak okey? Biasanya saya akan jumpa. Semalam pun beberapa orang dah jumpa, macam walaupun saya bukan ahli miasa ke apa, kita akan dengar masalah dia. Ya, jadi bila saya balik tu saya rasa dah memberi satu makna pada dia orang. Saya rasa gembira sangat. So pada sahabat Kak Ija, kalau Kak Ija cari nak tanya masalah, tanya Kak Ija. Kak Ija ada masalah tak? Tapi biasanya dia orang tak dapat dah tahu. Sebab dia dah hilang, dah lupa dah. Jadi itu adalah satu benda yang saya rasa seronok. Sebab bila kita nampak dia tersenyum ataupun ada macam idea-idea, jalan idea dia orang yang Allah ilhamkan, saya rasa saya akan jadi gembira. Tapi macam inilah dia healing through helping. Termasuk kucing. Betul. Sebab bila kita membantu orang lain, Allah membantu kita. Mungkin itu strategi Ija lah. Tapi tak tahu orang lain. Mungkin orang lain kena duduk sendiri. Saya tak boleh duduk sendiri. Dia jadi tak boleh lah. Dia kena pergi mencari juga. Betul. Zaman dulu lagi dahsyat. Zaman dulu sampai 4 pagi, 5 pagi. Sama mama kata. Tapi mama dah tahu dah sebab dekat dengan rumah. Kejap-kejap. Ni passion yang seterusnya. Dia dah tahulah passion seterusnya. Cuma sekarang ni 5 pagi dah. Kau dah kenapa kan? Jauh sangat. So tadi pun baru jumpa juga dengan seseorang pun, Ika pun ada sekali. So dia pun nak menangis juga. Kan dia boleh menyerapi orang lain. Betul. Cuma saya pula, saya kena belajar. Macam semalam pun ada juga masalah. Saya pun bercakap, saya tak sedar orang tu tengah menangis disebabkan apa yang saya cakap semalam kan. Cakap tersentuh. Terus saya pusing, dia menangis. Terus dia lap mata tu, kata Kak Ija, bila orang menangis, ambillah tisu ke apa ke. Itu ke kaedah dia. Manalah tahu sebab kita cakap dia nangis terkejut. Dah menangis dah. Jadi saya kena belajar lagi kaedah-kaedah supaya dia pun macam terus serap balik lah air mata dia ke atas macam tu. Sepatutnya macam mana tu kalau sudah menangis tu? Tak apa, kita nak teruskan mendengar. Teruskan menangis. Bukan. Mendengar. Teruskan mendengar, teruskan bertanya. Kalau Ija nak tanya secara jelas. Direct je. Okey. Kalau contohlah paling mudah, paling stigma selalu orang takut nak bercakap tentang bunuh diri, betul? Okey. Tapi kalau orang ada pemikiran-pemikiran begitu, tanya dengan jelas. Ija ada perasaan nak bunuh diri, tanya terus. Begitu. Sebab bila kita tanya terus, dia membuka ruang untuk individu itu
bercerita. Dia terbuka. Jadi dia rasa, oh sebenarnya aku boleh berkongsi. Oh sebenarnya selamat untuk berkongsi. Mungkin dia dah bagi hint tapi kita macam, aku kena tanya ke aku buat macam mana ni? I feel awkward. Tak tahu macam mana nak tanya kan. There is no safety in avoidance. Kena tanya. Tanya dengan jelas. Beri ruang sebenarnya. Tapi bila orang dah berkongsi, jangan menghukum pula. Yelah, betul lah. Penuh empathy kan. Betul. Penuh sifat kasih sayang dan sebagainya. Okey. Mungkin Ika ya, bila kita bercakap tentang stigma, mungkin kita semua maklum stigma tentang kesihatan mental, isu kesihatan mental, penyakit mental sangat dahsyat ya. Bukan saja kat Malaysia, serata dunia. Tetapi bila pandemik dah berlaku, stigma dah agak berkurang. Literasi kesihatan mental dah meningkat, orang pun lebih memahami sebab kita semua pun bergelut pada waktu pandemik. Jadi mungkin ya, Ika sedikit sebanyak dah belajar bidang psikologi, tetapi juga kerana Ika part of the youth kan, remaja kanak-kanak juga banyak bergelut. Macam mana kita nak membendung sebenarnya stigma ni? Apa pendapat Ika? Bila sebut tentang kesihatan mental ni, betul lah kalau kita ingat zaman dulu, Betul. orang sebut mental ataupun depression tu, mesti orang tak betul. Betul, gila, berbahaya, tak siuman, semualah, semua negatif. Semua negatif. Betul. Tapi sekarang ni alhamdulillah semua makin terbuka, tapi takut satu tahap tu orang terlalu orang kata Claim diri sendiri. over claim macam sebenarnya Romanticize, things like that. stress dan sebagainya. So bagi saya cadangan yang pertama sekali untuk nasihat saya jugalah, dan saya sendiri pun sebenarnya pernah berjumpa dengan psikologis juga sebenarnya atas Saya teman. ya Satu nampak saya mesti claim diri saya. mula-mula ni mungkin nak share experience. Boleh, silakan. Waktu mula-mula tu memang rasa takut, rasa malu. Macam yelah, biasa kita akan terfikir macam keluarga, Orang kenal. orang kenal, rasa betul. keluarga dia orang okey je, takkanlah ada masalah kesihatan mental kan. So tekanan-tekanan ni, padahal tak ada tekanan apa, kita sendiri tapi tu yang rasa macam Allah. Tapi sampailah ada seorang sahabat saya sangat bersyukurlah sebab dia pun waktu zaman universiti, dia antara sahabat kira hampir seluruh universiti tak nak kawan dengan dia. Okey. Sebab dia daripada broken family dan karakter dia ni, dah dia di depression lah. Karakter dia ni jenis yang tak nak kawan dengan orang, dan kalau dia cakap pun dia akan kasar. So end up orang dah letak mindset macam dia ni memang depression teruk lah, malah aku nak layan dengan dia. Faham. Saya rasa macam tak tahu kenapa dia ni ada something, macam soft spot, tapi kita tak tahu cari kat mana kan. Dan tu alhamdulillah cerita dia dah terbalik. Saya waktu pandemik, waktu tu lah mula memahami depression tu apa. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah semua pula kan. So dia yang teman saya dan family juga, dia kata Wani, sebenarnya bila kita pergi jumpa counselling tu, psychologist tu bukan menandakan kita lemah, tapi itu adalah salah satu ikhtiar. Of course, it's ikhtiar, always. Dan itu menunjukkan you are strong. Yes. Sebab tak semua orang mampu untuk nak ubah diri tu. Betul. So, itu adalah Dan bukan mudah sebenarnya. Betul. mudah. So harap memang permulaan tu susah, tapi tanamkan kat diri, aku nak berubah kerana Allah dan Rasul. Aku nak jadi macam mana hamba yang Allah akan rasa please. Sebab kalau kita sendiri tak mampu nak jaga kesihatan mental kita kan, macam mana dari segi sudut amalan kita susah, kita tak jaga. Jadi kita buat ni sebab ya Allah, aku nak ibadah seperti dulu balik. So I need to push myself untuk berjumpa dengan pakar psikologis. InsyaAllah slowly bila kita sendiri menunjukkan contoh kan, mungkin kita boleh kongsikan kisah-kisah macam ni secara publicly, akan mengurangkan stigma-stigma yang orang macam sebenarnya tak ada nak menakutkan sangat, tak ada nak memalukan sangat. Pergi jumpa pakar psikologis sebab daripada situ kita akan belajar banyak konsep-konsep macam dalam Islam, konsep bersyukur, teknik breathing, kan, exercise, semua yang telah diajarkan dalam Islam. Betul, yang sangat membantu. Kalau tak ada isu kesihatan mental pun, teknik-teknik ni semua sangat membantu sesiapa pun sebenarnya. Thank you very much Ika untuk berkongsi ya. Jadi jangan takut, jangan malu ya kepada anda yang mungkin bergelut dengan isu kesihatan mental. Anda yang mungkin sudah ada diagnosa penyakit mental, anda boleh sembuh. Jadi kadang-kadang orang fikirkan kalau ada penyakit mental ni macam death sentence. Kita tak boleh nak sembuh, tak boleh nak melalui proses penyembuhan dengan baik, tapi tidak benar sebenarnya. Allah dah janji semua penyakit ada baik kecuali mati. Tapi ikhtiar macam Ika katakan tadi. Jadi insya-Allah sama-sama kita. Jadi Ija mungkin ya seperti biasalah, masa tak banyak. Okey. Cepatnya. Mungkin itulah dia. Mungkin sedikit kata-kata harapan. Mungkin harapan kepada mereka yang menonton, harapan Ija sendiri untuk tahun 2023. Silakan.
harapan yang pernah terlayu-layu kembali segera mekar bawah bayanganmu. Setiap manusia ingin berjaya, namun tak semua miliki Tuhan. Engkau macam mana lagi dia? Kau ada spontan lupa nak bincang. Aduh, rasa tekanan mental pun dah salah tiba. Maknanya kadang-kadang ada kalau tengok lirik tu sendiri terus kita pecahkan lirik-lirik dia macam pahit getir hidup dan pengorbanan terpaksa dihadapi demi kejayaan. Terdidik sejak mula tanpa berusaha. Terdidik sejak mula tanpa berusaha. Tabah, maafkan saya. Tabahlah anda mendengar ya. Tabah berusaha, tanpa cuba melangkah tak ke mana, di mana kau berada, pencapaian tak tiba dengan mudah. So, maknanya memang kita kan semua nak masuk syurga, tapi sebelum nak masuk syurga kan kita akan melalui pelbagai jenis cerita, sakit, kesakitan dan sebagainya, termasuklah contohnya pensel, bila kita dah lama-lama gunakan dia akan jadi tumpul. So bagaimana nak tajamkan dia balik adalah kita kena menggores kembalilah dengan orang panggil apa? Gores pensel pengorek. Korek. Sharpener. Susah. Sharpener tu kan. Jadi pemasah pensel. Balik macam saya pula turun ke bawah kan. Okey, tak apa. Jadi perbuatan mengasah pensel tu kan kita tengok kulit pensel itu disiat, satu perbuatan yang menyakitkan lah. Nak kena siat sampai dia jadi tajam. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kehidupan kita sebelum kita nak jadi tajam yang kita, seperti pensel yang boleh menulis kembali perkara yang baik, kita mungkin akan melalui fasa-fasa yang perik, jerit, jatuh, tersiat, terluka, kesakitan dan sebagainya sebelum kita menemui hakiki yang abad dan abada, iaitu Jannatul Firdaus. Macam tu sama kita. Kalau sampai kita harap sampailah ya. Terima kasih banyak-banyak Ija di atas perkongsian hari ini. Terima kasih. Sama-sama kasih. Ika, silakan. Mungkin harapan Ika buat harapan buat tahun 2023 ni macam mana? Mungkin some lessons that you've learned. Some lesson saya rasa benda ni sangat penting kot, which is tenang, Okay. sebab kita masih ada masa. Wow. Sebab kebanyakan daripada kita ni macam terdana nak mengejarkan, kita tengok orang ni dapat macam ni, kita nak kejar ni. So end up, adakah betul-betul kita nak benda tu ataupun kita nak ikut-ikut disebabkan suasana tu semua dah dapat kejayaan, kereta dan sebagainya. So bagi saya, dia berbalik pada kebahagiaan hakiki, which is adakah Allah redha dan Rasul redha. Benda tu yang lebih satisfying lah. Yang penting ahli keluarga kita terima kita, dan kita kena terima kita. Betul. Sebab macam-macam saya ada dengar macam imposter syndrome lah. Bayangkan orang ni memang dah multi talented tapi dia still rasa diri dia tak bagus. Itu pun masalah bahaya juga. So please accept yourself. There's hope. You will be okay. I believe in. You are not alone. Mental health is human right. Yes. Alright. Okay, terima kasih banyak-banyak kepada The Helmis. Terima kasih kembali Helmi. Terima kasih Azwani Helmi di atas perkongsian yang sangat menarik, kelakar seperti biasa. Cuma hari ni tak dengar utara. Bahasa utara tak ada hari ni. Lupa pula nak keluar. Tadi bahasa apa? Sabah ya. Jadi sekali penampilan sekali satu negeri. Satu negeri. Okay. Alright, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian anda berdua, dan mungkin mereka yang bersama-sama dengan kita sehingga di penghujung rancangan The Game Changer hari ini, sama-sama bermanfaat ya mendengar perkongsian daripada dua adik-beradik ini. Dan hari ini, episod ini sebenarnya adalah episod terakhir bagi musim pertama The Game Changer. Jadi kami officially melabuhkan tirai buat musim pertama ini dalam rancangan The Game Changer. Jadi kami sangat orang kata nak mengucapkan ribuan dan jutaan terima kasih kepada anda semua yang sentiasa menyokong usaha Miasa daripada hari pertama 2016 sebenarnya. Dah pun 7 tahun dah tahun ni. Masya-Allah, alhamdulillah. Dan harapan kami semoga anda di luar sana yang masih bergelut dengan isu kesihatan mental, penyakit mental dan apa sahaja sekalipun, ketahuilah bahawa anda tidak bersendirian sebab kami bertiga di sini.
Mantap sekarang. Oh, labuh tirai yang sangat bagus. Dan tim Miasa bersama-sama dengan anda untuk membantu, dan juga saya mengambil peluang ini juga untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua panel-panel tetamu kita yang hadir daripada episod pertama hingga episod ke-10 hari ini. Tim produksi kita, tim Miasa, terima kasih semua, dan sudah tentu kepada anda semua yang terus orang kata menyokong usaha kami. Jadi sekian sahaja, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.